Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Jalim dan sahabat-sahabat yang lain yang memberi salam. Jadi seperti biasa pada pagi ini insya-Allah kita sambung pengajian kitab turas kita ini menggunakan 3 kitab, iaitu yang pertama kitab Hidayatus Salikin, yang kedua Pedoman Solat Berjemaah, yang ketiga iaitu Idaman Penuntut jilid 3 insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan kitab kita ini yang pertama iaitu Hidayatus Salikin, dan kita sambung kepada muka surat 174 yang edisi Jawi ini, pada perbincangan yang berkaitan dengan riak, sambungan kepada perbincangan atau perbahasan yang kita sebutkan pada kuliah yang sebelum ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yati, UZZ. UZZ tu Ustaz apa Tuan Haji Alim saja tu gelaran UZZ. Okey, baik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung. Bagi yang ada kitab yang disejawinya muka surat 174. Pagi ini kita akan sambung perbincangan ataupun perbahasan yang berkaitan dengan riak. Jadi pagi ini kita akan lihat bagaimana ulama memecahkan amalan yang kita lakukan itu kepada 4 bahagian. Jadi oleh kerana kita ni manusia, orang awam, tak terlepas daripada perasaan riak, tak terlepas daripada perasaan ingin menunjukkan amalan kita kepada orang, melainkan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi majoriti kita ni kadang-kadang tak terlepas. Jadi ulama bincang bagaimana kalau amalan kita tu tadi bercampur antara riak dan ikhlas. Jadi adakah amalan kita tadi ditolak secara total 100% ataupun diterima sebahagian ataupun di macam mana? Okey, baik. Qasad yang dapat pahala atau dosa. Selanjutnya, ketahuilah bahawa seorang yang mengerjakan ibadat itu, yang pertama, ada kalanya semata-mata riak, 100% riak. Semata-mata mengqasadkan, yakni meniatkan dengan ibadat itu untuk dipuji orang, atau untuk mendapat harta, atau untuk mendapat kemegahan atau sebagainya. Jadi dia start buat amal tu, kita ambil misal takbir lah. Dia start takbir Allahu Akbar tu, maka tidak ada dalam hati dia, tidak ada dalam perasaan dia, melainkan semuanya 100% kerana nak tunjuk kepada manusia. Nakkan harta manusia, nakkan puji manusia, nakkan pangkat daripada manusia, nakkan kemewahan daripada manusia, atau sebagainya lah yang disebut di dalam kitab ini. Jadi orang yang macam ni, yang 100% tak ada bercampur sikit pun dengan ikhlas, tak bercampur sikit pun kerana Allah, semua 100% amalan yang dia buat tu kerana riak, kerana nak tunjuk-tunjuk kepada manusia. Amalan yang macam ni, macam mana kata ulama, maka yang demikian itu membatalkan pahala ibadat. Jadi yang demikian tadi itu, amalan yang 100% riak tadi, membatalkan pahala ibadat. Maksudnya ibadat dia tadi tidak berpahala walaupun 10 sen.
Tak ada pahala sikit pun. 100% kosong. Tak ada pahala. Boleh faham tuan-tuan semua? Dia bukan tak sah, tak ada pahala. Sah ni tuan-tuan semua lain. Kita belajar dalam fiqh, syarat sah semayang ada 5. Kan? Ada 5. Antaranya menutup aurat, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, menghadap ke arah kiblat dan sebagainya lah yang disebut dalam kitab fiqh. Jadi bila cukup 5 syarat ni, sahlah semayang. Sah dengan makna semayang itu telah gugur tanggungjawabnya daripada kita. Maknanya di akhirat besok-besok Allah Ta'ala tak persoalkan kepada kita adakah kita buat semayang atau tidak. Tak soal dah, pasal memang kita dah buat ada semayang tu tadi. Kan cukup syarat, cukup rukun semualah. Bukan syarat saja, termasuk dengan rukun sekali. Jadi bila dah cukup semua tu tadi, sahlah amal ibadat. Makna sah amal ni maksudnya tanggungan zimmah, dalam bahasa Arab dipanggil tanggungan kita ataupun batu kepala kita ni dah terlepas daripada tuntutan solat tu tadi. Tetapi adakah solat ataupun sembahyang yang kita buat tadi diterima dengan makna berpahala di sisi Allah? Adakah Allah Ta'ala bagi pahala hak kita buat tadi? Kalau mudah-mudah gak kita kerja, keluar pagi, balik petang, ada gaji ke tak? Maka kalau niat kita tadi buat sembahyang tadi 100% kerana riak, kerana makhluk, maka kata ulama amalan tu tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna tak diterima tadi, dengan makna amalan tu tadi tidak berpahala. Maka jadilah kita berpenak lelah saja-saja, berpenak lelah, membanting tulang semayang, bongkok, kan, rukuk, i'tidal, sujud, tapi hasilnya tidak ada, pahalanya tidak ada. Dosa? Dosa tak ada lah. Begitu. Boleh boleh je lah, tak ada pahala. Jadi kena baiki betul-betul lah. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya qasadnya lebih kepada riak daripada qasad kepada ibadat. Jadi dia buat semayang tadi bercampur. Ada juga ikhlas ke Allah, kerana Allah. Ada juga riak, nak tunjuk ke manusia, nak dapatkan harta manusia, nak dapatkan pangkat manusia. Jadi ada bercampur. Kan? Dia bercampur. Tadi yang pertama tadi 100% riak. Ini bercampur. Kan? Ada ikhlas tapi ada juga riak. Dia kata tapi riak itu lebih banyak. Qasadnya kepada riak, ada kalanya qasadnya lebih kepada riak daripada qasad kepada ibadat. Jadi yang ni riaknya lebih banyak daripada ikhlas. Jadi kalau kita nilai dengan persen enggak, 80% riak, 20%-nya ikhlas. Itu macam tu. Jadi kita nak masuk buat ibadat, ambil misal semayang lah, mudah kan? Kita nak start semayang tu tadi, bila kita nak start semayang tu tadi, kita nak buat tadi kerana riak. Tapi adalah sikit-sikit nak dapatkan pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang macam ni bercampur tapi yang banyaknya ialah riak. Apa jadi amalan tadi? Kata dia, maka pada masalah ini pun membatalkan pahala ibadat mereka. Tak dapat pahala juga. Sebab apa? Sebab ada riak. Jadi yang banyaknya ialah riak. Jadi campur 80-20. Jadi batal juga pahala. Tak dapat juga pahala amal ibadatnya tadi. Contoh kita nak bersedekah. Kan? Nak sedekah tu campur. Nak tunjuk kat orang sekali ataupun nak dapat pujian orang pun ada. Nak dapat pahala daripada Allah, nak dapat keredaan Allah pun ada. Ada dua. Ikhlas pun ada, riak pun ada. Maka adakah amalan kita tadi diterima atau tidak? Mana berpahala atau tidak? Bergantung kepada mana lebih banyak. Kalau riak lebih banyak, kata dia tak diterima. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kalanya bersamaan. Yang ni 50-50. Bersamaan tu mana 50-50. Qasad ibadat dengan qasad riak. Maknanya ikhlas dengan riak tu sama banyak. 50-50. Sama banyak. Tu.
Macam mana nak ukur ni? Payah juga tak? Malaikat lah yang ukur, dia tahu lah. Dia ada penimbang. Kita tak tahu benda tu. Jadi kita kena usaha biar bagi ikhlas betul-betul lah. Kita tak tahu adakah amalan kita ni banyak riak ke, 50-50 ke. Payah nak tahu tu. Kita tak ada penimbang tadi. Jadi kata dia, maka ibadatnya itu tiada diberi pahala. Jadi ibadat yang dia buat tadi tidak berpahala. Pak siapa? 50-50 tak ada pahala juga. Kenapa? Kerana ibadat itu menghapuskan kejahatan itu. Maka riaknya itulah yang menghilangkan pahala ibadatnya itu. Tetapi yang kuat bagiku, kata Imam Ghazali. Jadi pada masalah 50-50, mengikut sebahagian ulama, tak dapat juga pahala. Habis pahala. Tetapi kata Imam Ghazali, tetapi yang kuat bagiku, kata Imamul Ghazali, pada masalah ini tiada sunyi daripada dosa dan seksa. Tapi pada masalah ini tak berdosa lah, kata Imam Ghazali, dan tidak ada seksa. Jadi dosa tak ada, seksa tak ada, tapi pahala tak ada juga. Semua tak ada. Okey, habis. Kategori ketiga. Okey, laju-laju dah. Mudah ni. Yang keempat, kategori yang keempat, dan ada kalanya lebih qasad, yakni lebih ibadat daripada qasad riak. Jadi maksudnya ibadat dia tadi bercampur antara ikhlas dengan riak. Tetapi yang banyaknya ikhlas. Kalau kita persen, 90% ikhlas. 10% je riak, sikit je. Maka kata Imamul Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala pada masalah ini, bahawa aku harap tiada hilang pahala menurut kadar segala ibadatnya. Dan sah ibadatnya itu, dan diberi pahala. Tetapi diseksa menurut kadar qasad riaknya itu, atau dikurangkan pahala ibadatnya sekadar riaknya itu. Jadi kata Imam Ghazali, yang jenis ada riak tapi riak tu sikit. Jadi kata dia, pada masalah ni aku rasa, pada pandangan aku, diterimalah amal ibadat tu tadi, mengikut kadar yang dia ikhlas tadi. Tetapi dia dapat seksa, dosa. Sebab apa? Sebab dosa riak tadi. Riak tu kan dosa. Bahkan dosa besar disebutkan pada kuliah sebelum ni. Dia termasuk daripada salah dosa besar. Salah satu daripada dosa besar. Jadi dengan dosa besar dia tadi itu, dia diseksa kerana riaknya tadi. Tetapi amal ibadat yang dia buat tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kadar ikhlas dia yang banyak tadi. Jadi benda yang banyak, mudah-mudah agak kita kata air dua kolah. Air dua kolah tu air banyak dalam istilah fiqh. Bila dia masuk najis dalam tu, dan najis tu sikit, maksud sikit tadi tidak merubahkan warna, bau dan rasa. Kan kita belajar dalam kitab fiqh pada kecil lagi. Nah, air dua kolah, al-ma'u, kata Nabi SAW, al-ma'u idza balagha al-qullataini lam yahmilil khabath. Air apabila dia sampai pada dua kolah, dia tidak menanggung najis dari segi hukumnya. Maksudnya walaupun masuk najis dalam tu, dia masih boleh dibuat bersuci selama mana tidak berubah warna, bau dan rasa. Jadi ibarat macam itulah amal ibadat kita ni yang tadi, yang banyak ikhlas tadi, masuk sikit riak tadi, maka yang sikit tadi tu tidak mencacatkan yang banyak tadi. Syaratnya sikit sangatlah. Diterima juga amal ibadat tadi dengan kadar mana? Kadar yang ikhlas tadi. Tapi syaratnya kena sikit sangat riak tadi. Ibarat macam air dua kolah lah. Nak bagi mudah faham, dia punya perbandingannya. Okey. Tapi dapat dosa tak? Iyalah berdosa lah. Pasal riak tadi kan dosa. Dosa hati. Dosa ni kan ada macam-macam jenis. Ada dosa anggota zahir. Ada dosa anggota batin. Anggota batin itu mana hati. Ada dosa yang jenis kita buat dengan manusia. Ada dosa kita buat ke Allah Ta'ala. Ada dosa kecil. Ada dosa besar. Itu kan macam-macam pembahagian dosa. Jadi dosa yang dibahagikan dibicarakan dalam kitab tasawuf ialah dosa yang berkaitan dengan hati.
Dan sebagainya juga bicara juga dosa yang berkaitan dengan anggota tujuh. Macam tu tuan-tuan semua. Baik. Kemudian kata pengarang qala al-musannifu rahimahullahu taala, hadis mengenai dengki, takabur, riak dan ta'jub. Dan kata Imam Al-Ghazali yang dirahmati Allah taala, wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riya'i wal ujubi kathiratun wa yakfiha fiha hadithun wahidun jami'un faqad rawa ibn al-Mubarak bi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Mu'adh hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis-hadis yang menyatakan dengan dengki, takabur, riak dan ta'ajub itu amat banyak. Dan engkau memadai padanya, ini cukuplah pada nak bincang hadis yang berkaitan dengan empat penyakit ni. Hasad, dengki, yang kedua takabur, yang ketiga riak, yang keempat ujub. Iaitu hadis yang merangkumi semua yang demikian itu. Sesungguhnya Ibnu Mubarak ni nama dia Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama di kalangan tabi'in, orang yang salih, dan orang yang berkat doa dia dan orang yang yakin. Saya nak cerita sikit satu cerita Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak diceritakan sebagaimana dalam kitab Tajul Urus karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia kata apa? Satu hari ada orang datang ke rumah Abdullah bin Mubarak minta makanan. Orang tu miskin. Jadi Abdullah bin Mubarak ni dia tanya pembantu dia. Dia tanya, wahai khadam, ada apa kat rumah kita? Tuan, tak ada apa, ada telur saja. Telur ayam lah kot lebih kurang kan. Ada telur je kat rumah kita, beberapa biji. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, wahai khadam, bagi semua telur itu kat orang fakir ni. Khadam tu tadi rasa risau. Kalau bagi semua nanti, petang kara nanti, nak makan apa? Maka telur di rumah tu ada 10 biji. Dia ambil 9 biji, masuk dalam bekas, dia bagi ke orang miskin tadi. Dan dia simpan sebiji. Kan? Dia simpan sebiji. Jadi Abdullah bin Mubarak, dia ingat khadam dia tadi bagi 10 biji. Tapi sebenarnya khadam tu tadi bagi 9 biji. Duduk tak lama petang, datang orang ketuk pintu rumah Abdullah bin Mubarak. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Dia pun buka pintu. Orang tu pun bagi. Wahai tuan, ini saya nak bagi sedekah ataupun hadiah kepada tuan. Jadi Abdullah bin Mubarak pun ambil tengok telur. Jadi Abdullah bin Mubarak pun kira telur yang dia dapat tadi. Dia kira, tengok 90 biji. Kata dia, macam tak cukup ni. Dia boleh kira tak cukup. Jadi dia kira sekali lagi, tengok kira, tengok 90 kata dia. Macam tak cukup ni kata dia. Lalu dia tanya khadam dia, khadam, kamu bagi telur tadi 9 biji kata dia. Terkejut khadam, macam mana tuan boleh tahu saya bagi 9 biji? Sebab kalau kau bagi 10 biji, Allah Ta'ala akan balas 100 biji telur. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang bawa dengan satu kebaikan, Allah Ta'ala gandakan dengan 10 kebaikan. Jadi kalau 10 kan dapatlah dengan 100. Kalau 9 dapat dengan 90. Bermakna kau bagi 9-nya. Dia punya yakin tu semua. Keyakinan Abdullah bin Mubarak kan, yakin. Jadi akhirnya apa benda kata khadam dia, betul tuan, saya bagi 9, saya takut tak ada apa kita nak makan petang ni. Kata Abdullah bin Mubarak, yakinlah dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan semua, kita kalau bersedekah, jangan kita bimbang bahawasanya kita akan kurang harta kita. Kan? Jangan bimbang. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba disebabkan kerana dia bersedekah. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni, tuan-tuan yang mendengar, ada sebagai yang ada gaji.
Sebagai yang tidak bergaji. Yang tidak bergaji kerja sendiri. Musim pandemik COVID ini, tambah banjir lagi pula dan sebagainya ini, macam-macam halnya. Jadi orang yang sukar kehidupannya, orang yang susah kehidupannya, maka mereka memerlukan bantuan kita yang mungkin ada gaji setiap bulan, yang boleh masuk tetap dan sebagainya. Jadi time inilah kita bantu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ganti tuan-tuan semua. InsyaAllah. Tidak akan berkurang harta kita dengan sebab kita bersedekah. InsyaAllah tak kurang tuan-tuan semua. Tanyalah orang yang rajin bersedekah. Dan saya pernah duduk dengan orang yang rajin bersedekah, yang suka bersedekah dan banyak bersedekah. Dan saya tengok sendiri dengan mata kepala saya, sampailah orang tu, Allah yarham ni, meninggal. Kita tengok macam mana keadaan dia. Tak ada payah, tak ada susah hidupnya. InsyaAllah. Jadi hadis Abdullah bin Mubarak ni tak boleh baca dah, sampai kat ni dulu. Panjang dia punya hadis. InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Kita lihat pada kitab yang kedua. Kitab yang kedua. Kitab Pedoman Solat Berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi wa bibarakatihi fid darain amin. Muka surat 25. Muka surat 25. Kitab ni, kitab coklat ni, muka surat 25. Dan adalah qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin. Dan adalah sembahyang berjamaah di rumah dengan isteri dan anak-anak dan khadam-khadam. Okey, semula ya. Dan adalah sembahyang berjamaah di rumah dengan isteri dan anak-anak dan khadam-khadam itu afdal. Maksudnya, kalau kita semayang berjemaah di rumah. Di rumah tu dengan siapa? Dengan isteri, anak-anak dan khadam. Khadam tu orang gaji lah kita sekarang ni. Kan, istilah maksud khadam. Afdal tu kenapa? Lebih afdal jika sekiranya ia pergi ke masjid, nescaya jadi hampa. Mereka itu isteri dan anak-anak dan khadam daripada berjemaah. Susah juga ni masalah ni. Jadi kena dengar elok-elok lah. Jangan buat alasan pula tak nak pergi masjid. Kan? Dia kata, kalau kita pergi ke masjid, isteri, anak-anak kita hadir di rumah, tak boleh semayang berjemaah dengan sebab kita pergi ke masjid. Kalau kita semayang di rumah, isteri, anak-anak kita boleh semayang berjemaah. Maka mana afdal? Afdal kita pergi semayang ke masjid ke, ataupun kita semayang di rumah dengan isteri dan anak-anak kita. Jadi kata dia di sini, lebih afdal kita semayang berjemaah di rumah dengan anak isteri supaya mereka dapat berjemaah berbanding kita pergi ke masjid. Jadi tuan-tuan jangan ambil petikan ni buat alasan pula, tak pergi semayang masjid tak, saya semayang jemaah di rumah sebab anak-anak tak boleh semayang jemaah. Tak ada orang nak semayang berjemaah. Macam tu. Isteri saya tak semayang jemaah. Tuan-tuan, cara ada satu cara lagi tuan-tuan semua yang lebih afdal daripada itu. Macam mana cara dia? Cara dia yang disebut oleh ulama ialah tuan-tuan pergi semayang berjemaah di masjid. Pergilah. Suami-suami ni pergi semayang jemaah di masjid. Ini tidak kira musim COVID lah, tak termasuk dalam suasana sekarang. Habis saja semayang berjemaah di masjid, tuan-tuan balik dan semayang sekali lagi di rumah dengan isteri dan anak-anak supaya mereka dapat solat berjemaah bersama dengan kita ataupun dapat pahala berjemaah. Jadi tuan-tuan semua, maknanya tuan-tuan dapat dua fadilat. Fadilat semayang berjemaah di masjid dan juga fadilat semayang berjemaah, anak-anak dan isteri dapat fadilat semayang berjemaah di rumah. Itu dia punya caranya. Sebab itu tuan-tuan semua, Sayyidina Muaz bin Jabal, dia Nabi SAW lantik dia menjadi imam di satu kampung.
Maka semayang Isyak dia pergi semayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah. Habis semayang Masjid Nabawi, dia pun balik ke kampung dia dan jadi imam untuk kampung dia semayang Isyak sekali lagi. Sebab orang kampung dia lewat balik daripada ladang kurma. Malam baru balik, jadi semayang Isyak di sana agak lewat sikit. Jadi selepas dia semayang Isyak bersama Rasulullah, dia pun balik. Dia pun balik dan jadi imam untuk orang di kampungnya itu. Ini menunjukkan bahawa semayang berjemaah ini boleh dilakukan 2 kali. Oleh seorang itu, dia panggil i'adah, ulang. Istilah dia i'adah, ulang semayang tadi. Jadi kita macam tu. Kalau kita ada isteri, seorang di rumah, isteri kita ni tak boleh pergi ke surau. Dengan alasan-alasan yang akan disebut di belakang nantilah. Tak boleh pergi, ataupun anak-anak kita tak boleh nak pergi atau sebagainya, mereka duduk di rumah. Jadi kita pergi semayang di masjid, lepas semayang di masjid, balik semayang jemaah bersama dengan mereka di rumah pula. Kalau mereka boleh semayang di rumah, contoh anak-anak kita dah besar dah, umur 12, 13. Jadi mereka semayang bersama-sama dengan mereka di rumah, yang bapa pergi semayang di masjid pun tak apa juga. Ataupun nak bawa semua ke masjid, itu lagi bagus. Itu bagus. Cuma dia punya persoalan yang disebut di sini ialah, kalaulah sekarang ni, kalaulah dia semayang di masjid, anak-anak dan isteri tak semayang berjemaah di rumah, tak ada orang jadi imam, tak reti jadi imam, anak pun kecil lagi, isteri pun tak reti dan sebagainya, maka afdalnya dia semayang di rumah bersama-sama dengan ahli keluarganya untuk mendapatkan pahala berjemaah, supaya mereka dapat pahala berjemaah. Jadi sebab itu ada sebagian ulama di tanah haram, di Mekah, tok guru kita di Mekah dulu, mereka ada sebahagian daripada mereka semayang 4 waktu di dalam Masjidil Haram. Subuh, Zuhur, Asar dan Isyak. Sebab subuh, Zuhur, Asar dan Isyak ni waktu dia agak panjang. Jadi kalau pergi semayang di masjid, balik ke rumah sempat lagi semayang di rumah dengan anak isteri. Tapi maghrib ada sebahagian tok guru semayang dengan anak isteri di rumah, kerana maghrib ni waktu pendek. Mungkin pergi ke masjid, nak balik, nak semayang semula di rumah, maghrib dah habis. Jadi macam tu. Ada sebahagian daripada guru-guru di Masjidil Haram tu lah. Tok guru pondok dulu, yang tok guru ulama-ulama kita lah. Baik, selesai situ. Habis. Dan jika bercampur laki-laki dan kanak-kanak dan khunsa dan perempuan. Baik, sekarang ni ada 4 kumpulan. 1, laki-laki dewasa. 2, kanak-kanak. 3, khunsa. 4, perempuan. Ada 4. Di tempat nak semayang berjemaah ni, semua jenis ni ada 4. 4 jenis ni ada semua. Okey, 4 jenis ni semuanya ada. Macam mana kita nak susun saf? Okey, dia ajar kepada kita susunan saf. Diperbuat satu saf. Bukan dia ajar nak susun saf. Dia cerita hukum. Dan jika bercampur laki-laki dan kanak-kanak dan khunsa dan perempuan, diperbuat satu saf. Semua 4 jenis tadi duduk dalam satu saf semua. Tak asing. Apa jadi? Satu saf, nescaya hasil pahala saf. Dapat pahala juga. Dapat pahala juga. Jadi, laki, kanak-kanak duduk sebelah kanak-kanak tu khunsa, sebelah khunsa tu perempuan, duduk dalam satu saf. Dapat tak pahala saf macam tu? Kata dia dapat juga pahala saf. Dan jika jadi imam seorang atau jadi khatib semata-mata mengambil upah, nescaya tiada pahala akhirat baginya. Ini masalah lain pula. Baik. Jadi masalah tadi tuan-tuan semua, pahala saf tu dapat walaupun tak betul saf. Sepatutnya susunan saf laki, kemudian kanak-kanak belakang, kan? Lepas tu khunsa. Lepas pada khunsa tadi perempuan. Khunsa tu dia kena duduk tengah-tengah, dia tak boleh duduk perempuan dan dia tak boleh duduk lelaki. Sebab apa? Sebab dia tak pasti lagi dia lelaki ke perempuan. Kalau dia duduk di lelaki, mungkin dia perempuan. Kalau dia duduk di perempuan, mungkin dia lelaki. Jadi dia duduk di tengah-tengah antara saf lelaki dengan perempuan. Begitu ikut susunannya.
Jadi khunsa sepatutnya duduk situ dan perempuan di belakang. Tapi ni semua ni bercampur satu saf panjang. Adakah dapat pahala saf? Ya, dapat. Dan benda ini biasanya berlaku di mana tuan-tuan semua? Siapa boleh bagi tahu Benda ni biasa berlaku di mana ni? Yang ramai-ramai ni dengar ni. Biasa saf bercampur ni biasanya berlaku kat mana? Biasanya berlaku di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Ketika nak sembahyang berjemaah depan Kaabah, kan, takbirlah qama Allahu Akbar, dia bangun sembahyang. Jadi perempuan-perempuan yang ada di tawah tu, dia tak sempat duduk berdiri tu. Walaupun polis kadang-kadang dia halau, hajah, kan, dia halau, tetapi kadang-kadang dia berdiri di situ sama saf, kan. Kadang-kadang yang polis tak sempat nampak dan sebagainya. Maka apa jadi pahala saf pada waktu itu? Dia kata dapat juga pahala saf. Tak ada masalah. Apatah lagi kalau berlaku tu dalam Masjidil Haram, sebab dalam Masjidil Haram ni dia ada hukum-hukum yang diringankan berbanding dalam masjid-masjid yang lain. Baik. Seterusnya. Dan jika jadi imam seorang atau jadi khatib semata-mata mengambil upah. Ni balik pada kitab yang pertama kita baca tadi, kitab bab riak, kan, bab ikhlas tak ikhlas. Dia jadi khatib masjid, dia jadi imam, tapi ketika dia jadi imam dan khatib, niat dia semata-mata nak gaji je, nak upah je. Nescaya tiada pahala di akhirat baginya. Allah, rugi tuan-tuan semua. Kena baiki betul-betul hati dia. Kita jadi imam dah 20 tahun je, hari-hari duk fikir gaji. Tak ada terlintas dalam kepala kita nak buat benda ni kerana Allah Ta'ala. Sebab tu tok guru pondok dulu kan, mereka tak nak bergaji tu. Itu antara sebab tu, takut hilang ikhlas. Takut. Bukan kata bergaji tu hilang. Tak. Dia bimbang. Jadi mereka duduk mengajar je. Orang bagi, orang tak bagi, tak. Gitu. Tak ada lah dia tetapkan gaji, upah dan sebagainya. Sebab takut hilang pahala di akhirat. Jadi siapa yang jadi imam atau jadi khatib semata-mata 100%, semata-mata tu makna 100%, niat dia mengambil upah, nescaya tiada pahala akhirat baginya, kerana tiap-tiap ibadat yang disekutukan, yang dicampurkan padanya antara dunia dan akhirat, maka jika ghalib, yakni jika besar, iaitu jika banyak dunia, maka tiada pahala baginya. Dan jika ghalib akhirat, yakni jika banyak akhirat, maka baginya pahala kadarnya. Dan jika bersamaan, yakni dunia dan akhirat, niat dunia dan niat akhirat bersamaan 50-50, gugur pahala baginya. Sama seperti yang kita baca dalam kitab tadi. Kita baca dalam kitab Hidayatus Salikin. Jadi siapa jadi khatib, siapa jadi imam, itu kerja agama lah, qiyah lah. Jadi apa? Jadi Bilal ke, jadi tok guru ke, jadi apa? Yang dalam hati dia niat kerana nakkan harta dunia semata-mata 100%, tak ada pahala di akhirat. Kalau niat nakkan dunia tapi banyaknya akhirat, dapatlah pahala kadarnya tadi. Itu disebut tadi. Kan? Kalau niat banyak dunia, tentu dah lah, banyak dunia tak dapat jugalah. Kalau sama 50-50, dia kata gugur. Pahala tak ada. Jadi neutral, kosong. Allah. Jadi sebab itu, terutamanya saya lah. Kita ustaz yang berada di penceramah-penceramah yang berada di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, dan mana-mana lah. Trend hari ni orang bagi duit kepada penceramah. Kan? Jadi tak salah bagi duit itu, kerana penceramah pun nak makan juga. Nak minum juga, nak hidup juga. Tapi bila kita keluar daripada rumah tadi, nak pergi ceramah tu tadi, fokuskan betul-betul niat kita hanya kerana Allah. Kan? Hanya kerana Allah. Orang bagi tu, bagilah. Tak bagi, tak bagilah. Begitu. Sebab kadang-kadang ialah bila dah duit ni, dia jadi terlupa. Kan? Itulah mana yang perlu kita jaga. Hati kita kena jaga. Gitu Baik. Mana soalan tak keluar?
Okey Tuan Haji Alim, nanti saya jawab soalan tu di hujung nanti InsyaAllah. Hujung nanti. Tuan Lim Mindo. Tuan Lim. Baik, insyaAllah. Okey, sikit lagi saya baca sikit lagi sebelum kita pindah ke kitab yang satu lagi. Dan jika syak imam, ini ambil perhatian bagi imam-imam khususnya. Ni dia panggil, orang Kelantan panggil bos pelek. Bos pelek bos pelek. Jika syak imam akan niat di dalam qiyamnya, kemudian daripada takbiratul ihram segala makmum nescaya harus, yakni boleh baginya takbir perlahan-lahan, serta dengan niatnya, kemudian ia baca Fatihah dan sah sembahyang segala makmum dengan dia. Dan jika mengetahui segala makmum dengan demikian itu, kemudian salat sekalipun. Ini bos pelek. Orang Kelantan panggil bos pelek. Buah kilah. Tuan-tuan macam mana? Tuan-tuan jadi imam. Allahu Akbar. Khususnya imam yang semayang yang jenis semayang perlahan lah. Zuhur dengan asar. Allahu Akbar. Tuan-tuan tuan-tuan duduk ni, duduk tengah baca Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tiba-tiba datang syak. Adakah tuan-tuan dah niat? Jika syak imam akan niat dalam qiyamnya, syak niat ke tak niat? Niat ke tak niat? Jadi syak niat ni dia tak boleh. Dia memberi kesan. Pada niat memberi kesan, dan takbiratul ihram memberi kesan. Kita belajar dalam bab sembahyang. Kalau syak dalam bab lain, buat tak apa, kita kira tak buat, kita buat semua. Tapi kalau syak pada takbiratul ihram dengan niat, buat ke tak buat, kira batal sembahyang. Itu macam tu. Jadi bila dia datang syak, aku ni takbiratul ihram ke tak? Bukan, aku ni niat ke tak tadi masa takbiratul ihram tu, niat ke tak? Niat ke tak? Maka tuan-tuan semua sembahyangnya batal. Maka dia batal, tuan-tuan semua, dia nak buat macam mana? Boleh tak dia pusing ke belakang, tuan-tuan semua sembahyang saya batal ni. Jadi ni akan lebih orang kata menyusahkan jemaah. Terutama sekali jemaah masjid yang ramai, yang ribu-ribu, macam Masjid Shah Alam dan sebagainya. Lalu imam ni nak buat macam mana? Tuan-tuan semua, walaupun makmum dah angkat takbir Allahu Akbar, kita tahu dah tengah sembahyang, syak-syak batal lah sembahyang. Maka pada masalah ini dibenarkan kita buat macam ni. Kita takbir perlahan. Allahu Akbar. Takbir perlahan. Tak payah kat tangan lah. Duk gitu. Takbir tu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita takbir semula. Maka kita masuk semula. Jadi sekarang ni semayang kita ni dah lewat daripada semayang makmum. Patutnya hukum asalnya tak sah. Sebab makmum mesti semayangnya kemudian daripada imam. Tapi kita ni masuk semayang lepas pada makmum. Makmum dulu masuk. Tapi dalam masalah ni sah dan dibenarkan. Jadi tuan-tuan tak usah pusing belakang. Tuan-tuan minta maaf saya batal semayang. Jadi tuan-tuan walaupun boleh ganti istikhlaf, ganti imam lain, tapi dia menjadi celaru tuan-tuan semua. Terutama sekali kalau masjid itu jemaahnya ramai. Tengok yang berlaku di masjid negara dulu tuan-tuan semua. Bila imam kena tampar kat seorang Arab dulu kan, itu pun dah celaru. Walaupun patutnya boleh istikhlaf, boleh ganti dan sebagainya, tak ingat habis dah hukum. Pening-pening kepala dah. Jadi senangnya, yang lebih baiknya imam tadi takbir perlahan. Dia takbir perlahan. Allahu Akbar. Kemudian dia baca balik Fatihah. Maknanya dia baru masuk balik sembahyang. Macam tu. Jelas kan tuan-tuan semua? Jelas?
Okey, selesai. Jadi ingat, bagi imam, kalau dia tengah-tengah semayang, dia syak pada takbiratul ihram ataupun pada niat, maka syak dua ini membatalkan semayang. Maka bila dia syak tadi, dia batallah semayang. Jadi dia boleh takbir perlahan-lahan, takbir Allah, dia takbir, jangan bagi dengar kat makmum lah. Kalau dengar kat makmum Allahu Akbar, makmum kata, alah, tu imam ni baru masuk semayang pula, kata dia. Lepas tu dia kata, ditakbirkan perlahan-lahan. Sebut takbir perlahan-lahan. Allahu Akbar. Jadi, maknanya dia masuk semayang lewat pada makmum. Okey. Walaupun lepas pada semayang tu, makmum datang tanya, Mam, awak takbir semula ke? Saya dengar perlahan-lahan kat mic tadi. Awak takbir semula ke? Ya, saya takbir semula. Saya takbir semula. Sebab saya was-was. Saya niat ke tak? Walaupun dia tahu lepas daripada semayang tu tadi, tetap semayang dia sah, semayang imam sah, semayang makmum pun sah juga. Tak ada masalah. Bukan kata kalau dah tahu tak sah. Tak. Tahu pun sah juga. Okey? Jelas tuan-tuan semua? Itu. InsyaAllah. Ini dipanggil buah sepelek untuk para imam. Wallahu alam, insyaAllah. Sambungannya ayat depan lah, insyaAllah. Dan kitab yang terakhir, insyaAllah. Berapa minit dah kita ni? 43 minit. Okey, cepatlah kita baca 10 minit kita ni. Baik. Kita masuk kepada kitab yang ketiga, kitab Idaman Penuntut jilid 3. Kita sambung kepada perbahasan orang yang meninggalkan semayang. Peringatan, kita ulang balik sikit. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan tiada uzur. Tiada uzur tu maknanya tidak ada alasan yang munasabah. Mesti qada segera kerana kecuaiannya sendiri. Itu pun dengan syarat ia berkata, saya hendak sembahyanglah. Kalau tiada cakap begitu, nescaya berlaku atasnya hukum orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, sebagaimana yang tersebut itu tadi, iaitu orang tu tadi dibunuh kalau dia tak nak semayang. Jadi katalah orang ni dia tak semayang, dulu dia tak semayang. Jadi kalau ikut undang-undang Islam, orang yang tak semayang ni dihukum pancung lehernya. Tapi bila ditangkap, hakim tanya, awak nak semayang tak? Ya, saya nak semayang, saya nak qada ni. Maka pada waktu itu tidak dipancung lehernya, diberikan kebenaran padanya untuk dia semayang. Tapi kalau ditangkap, dia tak semayang, jadi hakim tanya, awak nak semayang ke tak ni? Yang semayangnya awak tinggal dulu ni. Tak nak saya takkan semayang, kata dia. Macam tu. Maka ditangkap dan dipotong lehernya, dipancung lehernya sebagai hukuman hudud. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sebab uzur, seperti tertidur. Dia ni tidur. Dengan syarat dia tidur sebelum masuk waktu semayang. Contoh subuh, dia tidur malam tadi, dia sedar-sedar pukul 8 pagi. Dia tak sedar langsung dalam waktu subuh. Ini dimaksudkan orang yang tinggal semayang dengan keadaan uzur. Dan lupa tu tadi bukan disebabkan oleh benda yang dilarang oleh agama. Sama ada benda itu makruh maupun benda itu haram. Contoh dia lupa dengan sebab duk main dam. Benda ini makruh kan? Ini lupa ini tidak diuzurkan. Maksudnya dia tak semayang berdosa. Ataupun dia lupa dengan sebab benda yang haram. Yang ni dia lupa dengan sebab mengumpat. Dia mengumpat. Banyak bobek bergosip. Sampai habis waktu semayang. Terlupa. Tak semayang zuhur lagi kita ni. Panjang mengumpat, kata dia. Jadi dengan sebab benda yang haram tadi tidak termasuk dalam kategori keuzuran. Jadi dia tak semayang tadi dikira berdosa. Tapi kalau dia terlupa dengan benda yang diharuskan pada syarak, maksudnya benda itu, contohnya lah dia duk kerja. Kerja tu dibenarkan oleh syarak. Contoh dia duk potong kayu, gu. Tengok, Allah, habis dah zuhur. Tak perasan bila masuk waktu zuhur ni.
kadut dalam lautan. Allah, dia pun semayang. Semayang yang dia tinggalkan zuhur tadi tidak berdosa. Kenapa? Kerana ditinggalkan dalam keadaan terlupa. Dan terlupa itu bukan hasil daripada benda yang dilarang oleh syarak. Benda dilarang oleh syarak itu meliputi dua benda. Pertama iaitu benda haram, iaitu yang kedua benda yang makruh. Okey? InsyaAllah. Okey, seterusnya. Barang siapa meninggalkan tidak mesti qada segera, tetapi tidak mesti qada segera, tetapi sunat disegerakan. Barang siapa meninggalkan sembahyang yang diwajibkannya dengan nazar, tidak boleh dibunuh. Sembahyang ni dia menjadi wajib pertama dengan Allah Ta'ala yang wajib. Itu sembahyang apa? Sembahyang 5 waktu. Dan juga sembahyang jenazah, iaitu fardu kifayah. Tapi dia bukan wajib aini lah. Wajib kifayah. Wajib ke atas orang yang sebahagian orang. Kemudian, dia jadi wajib sembahyang tadi dengan nazar. Misal, seorang itu bernazar. Dia tak ada anak. Lama dia tak ada anak. Jadi dia nak mengikut apa yang dibuat oleh orang-orang dahulu. Kalau tak ada anak, nak bernazar. Jadi dia pun bernazar. Dia kata kalau aku dapat anak, wajib ke atasku sembahyang duha selama sebulan. Selama sebulan je wajib dia sembahyang duha. Maka jadilah sembahyang duha ke atas dirinya itu wajib selama 1 bulan. Wajib selama 1 bulan. Jadi sebulan tu dia kena sembahyang duha. Kalau dia tak sembahyang, dia kena qada. Jadi wajib tu tadi wajib dengan sebab nazar. Wajib dengan sebab nazar. Dia kata aku bernazar, sekiranya aku dapat anak, wajib ke atasku sembahyang duha. Jadilah wajib sembahyang duha selama sebulan. Selama seminggu ke, ikutlah apa yang dia tetapkan. Okey. Jadi yang wajib dengan sebab nazar ni tak boleh dibunuh. Walaupun dia tak buat. Dia pada sebab apa? Sebab asalnya dia tak wajib. Yang bunuhnya adalah sembahyang fardu 5 waktu. Kerana ia meninggalkan perkara yang ia mewajibkan atas dirinya sendiri. Berkata Imam Ghazali, lebih kurang Melayunya begini, kata dia. Barang siapa bersangka di antara dirinya dengan Allah Ta'ala ada hal ataupun darjat yang boleh menggugurkan sembahyang, yang ini tak payah sembahyang lagi, dan membolehkan ia minum arak dan memakan harta sultan yang haram-haram lah, bagaimana sangkaan setengah orang-orang ahli tasawuf yang sesat, maka orang itu wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Jadi ada ajaran sesat ni, bahkan sekarang pun banyak tuan-tuan semua. Allah, akhir zaman lagi banyak kan. Tuan-tuan tengok lepat. Saya tak semayang. Pasal apa? Pasal dia kata tak semayang pasal apa? Kalau saya semayang tak khusyuk pun tak ada guna juga. Baik tak payah semayang, kata dia. Kan? Jadi sebab itu dia tak semayang. Ajaran macam tu. Ajaran Rasul Melayu. Bila dah jadi pengikut dia, dia tak payah semayang dah. Dan banyak ajaran yang macam ni, yang menganggap bila kita dah sampai satu maqam, satu kedudukan, semayang tu dah tak wajib lagi atas diri kita. Semayang tu dah gugur dah. Kewajipan semayang tu dah gugur, dah tak ada wajib. Ini ilmu sesat. Siapa yang beranggapan macam tu, wajib dibunuh. Ni. Disebut di sini, wajib dibunuh. Mana pemerintah kena tangkap dan bunuh. Kenapa? Kerana mudaratnya besar pada agama kita. Sebab ni dia panggil perosak-perosak agama. Perosak-perosak agama. Yang pertama. Yang kedua, dia dah jadi murtad. Sebab apa? Sebab tidak ada lah orang yang boleh menggugurkan kewajipan sembahyang. Tak ada. Dan tidak ada siapa yang boleh menghalalkan pengharaman arak tu, kerana sabit dengan Quran. Melainkan ketika darurat, ketika tak ada makanan, itu bab lain. Tapi ketika masalah biasa ni, dalam suasana biasa, tak ada siapa yang boleh menghalalkan arak. Tiba-tiba dia halalkan arak. Maka jadi murtad dah, waliyazubillah. Maka wajib dibunuh. Jadi orang murtad ni tuan-tuan semua besar dosa dia. Jadi sebab itu kena hati-hatilah. Hadzal ilmu dinun. Ilmu ini adalah agama.
Fanzur, hendaklah kamu lihat, amman ta'khuduna dinakum. Daripada siapakah kamu mengambil agama kamu? Kamu ambil dengan siapa agama? Sebab itu dalam Islam ni dia ada sistem sanad, perguruan. Awak berguru dengan siapa? Dia ni berguru dengan siapa? Dia ni berguru dengan siapa? Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada sanad, tidak ada sistem yang diwarisi daripada turun-temurun, itu yang jadi sesat. Ni berguru dengan siapa ni? Yang boleh bercakap macam ni awak ambil daripada siapa ni? Itu yang jadi sesat. Al-isnadu minad din. Laula al-isnada laqala man qala. Itu kata Abdullah bin Mubarak. Isnad ini, sanad ni daripada agama, sebahagian daripada agama. Kalau tidak kerana sanad, sesiapa saja boleh berkata apa yang dia ingin kata. Kan? Jadi awak nak kata ni awak belajar daripada mana? Guru awak siapa? Sebab tu kita kena cari guru. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambungan minggu depan. Cuma minggu depan insyaAllah kita sambung kitabul jihad, bab jihad sikit. Kemudian yang kitab binaman penuntut ni banyak yang tidak berkaitan dengan kita sangatlah, bukan tak berkaitan, maknanya banyak berkaitan dengan hakim dan qadhi. Jadi saya akan pilih-pilih bab yang banyak yang kita gunakan harian kita lah. Jadi untuk kuliah minggu depan kita akan masuk terus kepada bab nazar. Sumpah dan nazar yang jawinya pada muka surat 52. Muka surat 52. Wallahu a'lam. Jadi kita lihat sikitlah kalau ada soalan. Ada soalan. Mana ni? Okey. Tadi mana tadi? Tuan Haji Halim. Ustaz, jika kita istiqamah berjemaah di masjid. Jika kita istiqamah berjemaah di masjid, tapi tidak waktu Covid ini, kita tak dapat berjemaah. Adakah kita dapat pahala berjemaah jika kita sembahyang sendirian di rumah atau ofis? Okey, baik. Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata macam mana? Iza safara al-abdu aw marida kutiba lahu ma kana ya'malu bihi sahihan muqima atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila musafir seorang hamba ataupun dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan baginya apa yang dia lakukan ataupun apa yang dia amalkan ketika mana dia dalam keadaan tak sakit dan dalam keadaan tak musafir. Sebab bila kita musafir, kita akan ada masyaqqah, tak boleh nak buat amal seperti biasa. Kan? Mungkin ada yang tertinggal baca Quran dan sebagainya. Bila kita sakit, kita tak boleh nak buat amalan seperti biasa. Mungkin ada tertinggal masyaqqah dan sepertinya. Jadi dalam hadis ni disebutkan dua benda saja, iaitu musafir dan sakit. Jadi adakah Covid ini yang musim ni kita duduk kat rumah, kan? Kita tak sembahyang berjemaah di masjid, adakah kita dapat pahala kalau kita sembahyang seorang? Jadi nak kiaskan Covid ni dengan sakit dan musafir ni agak tak masuk lah. Pasal apa? Pasal Covid ni kita kalau di rumah, kita boleh ada orang yang boleh kita ajak sembahyang berjemaah. Mungkin ada isteri, anak-anak dan sebagainya. Di office pun mungkin ada staff dan sebagainya. Berbeza dengan musafir, kan? Biasanya musafir perjalanan ni kita susah nak berjalan, nak cepat dan sebagainya. Dan juga berbeza dengan sakit. Jadi yang disebut oleh Nabi SAW adalah kita dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan musafir. Cuma pada khemah saya lah, maknanya tak boleh nak masuk lagi lah. Yang orang kata lockdown ataupun PKP di rumah tu. Kerana kita boleh lagi sembahyang berjemaah dengan sesiapa saja yang ada di sekitar kita. Okey, insya-Allah. Yang keduanya, pernah dengar Allah yarham Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus kata, kalau kita istiqamah beramal nanti,
Di waktu kita sakit, tidak dapat beramal seperti biasa, kita masih dapat pahala yang sama. Ya, betul. Ada hadis. Kalau waktu kita sakit. Maknanya contoh kalau orang tu kena COVID. Dia duduk di tempat kuarantin. Dia sakit lah. Jadi dia pun terdedak, tak boleh nak buat amal banyak seperti biasa dia buat. Contoh dia baca Quran, sebelum ni 1 juzuk 1 hari. Ni sekarang tak boleh buat 1 juzuk 1 hari. Kenapa? Kerana dia sakit. Tak boleh baca 1 juzuk 1 hari. Kenapa? Kerana dia musafir. Duduk atas kenderaan dan sebagainya. Payah nak buka Quran dan sebagainya. Katakanlah. Jadi, tetap dapat pahala macam dia baca 1 juzuk 1 hari. Ketika mana musafir dan juga ketika mana dia sakit. Okey, insya-Allah. Adakah benar jika jemaah tidak redha atau tak selesa dengan imam sembahyang, maka tidak terangkat doa amalan kami? Mohon pencerahan. Ya, ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, la ya'ummur rajul al-qawma wa hum lahu karihun. Atau kama qala Rasul SAW. Janganlah seseorang itu menjadi imam kepada satu kaum. Jangan jadi imam bagi satu kaum. Wa hum lahu karihun. Sedangkan kaum tadi tidak suka kepadanya. Jadi kalau ada kaum tak suka pada kita, mana kumpulan tak suka, jangan kita jadi imam. Dengan syarat yang dia tak suka tu alasannya munasabah lah. Kalau alasan tak munasabah, tak boleh. Contoh apa? Contoh yang tak suka tu sebab bangsa. Kan? Bangsa. Bangsa apa? Dia ni keturunan lain. Keturunan Pakistan. Saya tak suka. Saya nak imam saya orang Melayu. Contoh. Itu tak boleh lah. Alasan tak munasabah. Kan? Alasan tu tak munasabah. Kalau orang tak suka pasal apa? Pasal dia kaki merokok. Boleh? Munasabah. Pasal rokok tu paling ringan pun makruh. Tapi dah difatwakan haram. Jadi orang tak suka pasal apa? Tu imam ni merokok. Tak boleh jadi imam dia. Doa dia tak terangkat dalam hadis yang lain. Tak terangkat sejengkal daripada kepala pun. Sebab tu nak jadi imam, kena jaga elok-elok. Jadi kalau jemaah tu, contohnya di Kuala Lumpur ni, jemaah yang indicated, kawasan masjid indicated, mereka tak isap okok, katalah. Tiba-tiba kita isap okok, jemaah tak sukalah kat kita. Kan? Kalau kat kampung lain pula suasana dia. Kat kampung biasa isap okok kan. Itu biasa. Kat kedai kopi ni biasa gulung. Jadi kalau imam isap okok pun mungkin tak ada masalah bagi dia orang. Jadi sebab itu kena hati-hati. Jadi imam yang isap okok memang majoriti lah tempatnya orang tak suka. Kalau di sekitar Kuala Lumpur lah orang tak suka. Jadi dia tak boleh jadi imam. Kalau orang tahu dia isap okok, kalau dia nak isap juga sembunyi-sembunyi supaya orang tak tahu. Jadi sebab tu imam ni kalau dia nak isap okok disebut dalam kitab-kitab lama apa, okok sebelum difatwakan haram. Kalau tu imam ke qadi ke apa, dia nak isap okok, isap dalam rumah. Lepas tu keluar. Sebab apa? Sebab dia kena jaga maruah. Maruah ni supaya apa? Sebab tak tercalar dan makmum nak ikut pun tidak terganggu emosi dan sebagainya. Jadi betul ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang isap okok tu bolehlah berhenti isap okok. Ataupun tu imam tadi kaki mengumpat. Jumpa je mengumpat. Jemaah tak sukalah. Kan? Mengumpat kan benda haram. Betul lah benda yang orang tak suka tu pun bertepatan dengan syarak. Itu betul. Tapi kalau yang orang tak suka tu tak bertepatan dengan syarak, itu tak boleh. Itu tak ada ikut lah. Kan tak? Macam contoh keturunan tadi. Kan? Tu. Ataupun tu imam tu pakai songkok. Dia tak suka. Saya nak tu imam pakai kopiah. Itu tidak termasuk dalam perkara yang dikira lah dari syarak. Tak dikira benda tu. Okey, insyaAllah saya ingat tak ada kot soalannya. Habis dah tu. Setakat itu saja. Okey, kita pun dah 1 jam. Syukurlah. InsyaAllah kita jumpa pada kuliah minggu depan. Minggu depan, Ahad depan. InsyaAllah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahalazim. Li walakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah
إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.